Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin amma ba'. Alhamdulillah, ada penonton yang dirahmati Allah. Kita ni rasa-rasanya dalam rancangan di ambang Ramadan ni mempertingkatkan semangat kita ni. Mempertingkatkan semangat kita ni untuk sama-sama mengharungi bulan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah, apabila kita ni bersemangat untuk melakukan ibadah puasa ataupun kita ni bersemangat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kita ni pastinya akan mendapat kegembiraan. Tajuk kita ni pada kali ini akan membicarakan berkaitan dua kegembiraan yang akan diperolehi oleh orang yang berpuasa. Para penonton yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah." Mafhumnya, bagi orang yang berpuasa, dia akan memperolehi dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan ketika dia bertemu Tuhannya. Di dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, iaitu ketika berbuka puasa dan ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Artinya di sini dapatlah kita ni fahami, untuk sedalam perkataan yang lebih mudah, orang yang berpuasa confirm sudah dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Namun untuk kita ni mensyarah hadis tersebut, kita ni perlu lihat apakah penjelasan daripada para ulama. Para ulama telah memberi syarahan terhadap maksud dua kegembiraan tersebut. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Kerana apa? Ialah kerana tabiat dan fitrah manusia cenderung kepada perkara syahwat daripada makan, minum, jima dan sebagainya. Justru apabila dilarang pada sesuatu masa, kemudian ia dibolehkan semula selepas daripada itu, maka inilah yang akan menimbulkan kegembiraan apabila dia boleh kembali melakukannya. Khususnya bagi orang yang sangat merasa kesusahan dan kekangan dalam menjalani ibadah puasa tersebut. Secara perkataan ataupun yang paling mudah adalah manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Makan, minum, sentiasa kita ni laksanakan bila-bila masa. Tetapi dengan adanya bulan puasa, kita ni dilarang untuk makan dan minum pada waktu-waktu yang tertentu. Larangan ini yang menjadikan terkadang kita ni rasa gelisah. Kita ni rasa gundah. Indah tahan, indah sabar melihat jam. Terutama kadang-kadang kanak-kanak melihat jam. Bertanya pukul berapa sudah bu, pukul berapa sudah pak, batah lagi dan sebagainya. Ini adalah biasa. Ini adalah sesuatu fitrah manusia itu sendiri. Bila kita ni melihat kegembiraannya, kegembiraan yang nampak apabila makanan itu boleh sudah untuk dimakan. Secara logik yang kedua adalah kegembiraan dari segi dunia ni. Kita ni lihat bagaimana ibu gembira menyediakan masakan yang akan yang dihidangkan ni untuk dimakan oleh ahli keluarga dan sebagainya. Ini di antara kegembiraan-kegembiraan bagi bulan Ramadan. Kita ni lihat, jika bulan-bulan lain kadang-kadang kita ni makan indah sama-sama. Tapi pada bulan Ramadan ini Allah telah tetapkan indah ada yang boleh makan awal, melainkan kita ni makan tepat pada waktunya. Dan di sinilah peluang untuk kita ni sama-sama berkumpul bersama dengan ahli keluarga kita ni. Masya Allah, begitu hebat peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari-hari biasa kita ni jarang mendengarkan azan maghrib, tetapi apabila masuk bulan Ramadan,
azan maghrib adalah di antara azan yang ditunggu-tunggu. Bahkan akan menjadikan rasa marah kepada kita ni kalau sekiranya azan itu terlambat diputarkan ataupun sebaliknya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ni puasa itu melatih kita ni untuk menjadi sabar, melatih kita ni untuk merasa kegembiraan apabila kita ni berjaya melawan hawa nafsu kita ni. Baik, para penonton yang dirahmati Allah. Yang kedua, kegembiraan ketika kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ganjaran balasan kebaikan yang diperolehi daripada ibadah puasa kita ni yang kita ni laksanakan itu. Sebabnya inilah di antara janji Allah. Orang yang banyak melakukan kebaikan, orang yang banyak melakukan apa jua pahala yang berlipat kali ganda, pastinya balasan syurga. Yang paling utama adalah bagaimana kita ni, kegembiraan kita ni, kebahagiaan kita ni apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mafhumnya, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Para penonton yang dirahmati Allah, begitu juga dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran. Maksudnya, ingatlah hari kiamat yang padanya tiap-tiap seseorang akan mendapati apa saja kebaikan yang telah dikerjakannya sedia dibentangkan kepadanya dalam surat amalannya. Artinya, apapun yang kita ni laksanakan, setiap kebaikan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni akan rasa happy, kita ni akan rasa gembira kerana yang dibentangkan semua yang baik-baik, masya-Allah. Justru apabila orang yang telah berpuasa tersebut melihat ganjaran yang bakal diperolehinya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berasa gembira dengan puasa yang telah dilaksanakannya dengan sebaiknya. Sebab puasa adalah peluang kita ni untuk memperbanyakkan ibadah kita ni. Kenapa? Ibadah yang kita ni dilaksanakan pada bulan puasa akan diperlipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 1, bukan 2, bukan 20, bukan 30, bukan 70, bukan 700 dan sebagainya. Tetapi ia hanyalah milik Allah yang akan memberi sebaik-baik balasan dan ganjaran. Para penonton yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bagi maudhu' ataupun tajuk kita pada kali ini, iaitu berdasarkan perbahasan dan perbincangan menerusi ayat Al-Quran dan hadis Nabi menyatakan bahawa maksud kedua kegembiraan itu ialah gembira yang diperolehi di dunia dan juga gembira yang akan kita ni perolehi di akhirat. Di dunia, seorang yang berpuasa akan memperolehi kegembiraan apabila dia dapat melakukan perbuatan yang telah dihalang daripada melakukannya ketika berpuasa, iaitu seperti contoh makan dan minum. Seterusnya, manakala begitu juga di akhirat kelak, dia akan mendapat ganjaran yang besar yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala buatnya, maka dia bergembira apa yang diperolehinya dengan apa yang diperolehinya itu. Untuk akhirnya kita ni sama-sama meningkatkan semangat kita ni supaya kita ni bersedia sebenar-benar persediaan dalam kita ni menghadapi bulan Ramadan yang insya-Allah indah akan lama lagi kita ni laksanakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ni kekuatan. Mudah-mudahan kegembiraan yang kita ni harap-harapkan akan dapat kita ni rasai insya-Allah. Sama-sama kita ni membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.